Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Yang di-Pertuan Agong menasihati rakyat agar mengambil langkah berjaga-jaga serta berdisiplin dalam kawalan kendiri. Keperluan itu susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan kegusaran jika rakyat mengambil sikap sambil lewa mengakibatkan kes COVID-19 terus meningkat. Lebih-lebih lagi ketika musim cuti sekolah. Tiada kewajipan pakai pelitup muka semasa guna pengangkutan awam. Namun orang ramai digalak tetap memakainya dalam pengangkutan awam untuk mengelak risiko jangkitan COVID-19. Menteri Pengangkutan membuat saranan itu mengambil kira kes virus itu yang kian meningkat. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan di Pahang, Johor dan Sabah sehingga Khamis ini. Hujan berterusan peringkat waspada juga dijangka melanda seluruh negeri Kelantan dan Terengganu serta beberapa kawasan di Pahang melibatkan Jerantut, Kuantan dan Pekan bermula Khamis ini hingga 25 Disember. Banjir gelombang kedua di Terengganu pulih sepenuhnya apabila 4 PPS terakhir di 3 daerah ditutup 1 tengah hari tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu mengesahkan semua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Bagaimanapun, pihaknya sentiasa siap siaga menghadapi banjir gelombang seterusnya memandangkan musim tengkujuh masih belum berakhir. Banjir di Kelantan pula semakin pulih. Setakat 7 malam tadi, 2 lagi PPS di Pasir Mas ditutup. Jumlah penduduk terjejas berkurang kepada 3,240 orang. Mereka berlindung di 10 PPS. Cadangan mengadakan pilihan raya PBT bermula di Ibu Negara akan dibincangkan bersama KPKT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan mengakui kepentingan pelaksanaan pilihan raya berkenaan, namun ia harus diperhalusi terlebih dahulu sebelum keputusan muktamad dibuat. Cadangan mengenainya dikemuka pengerusi DAP Kuala Lumpur bertujuan menyemarakkan demokrasi di wilayah persekutuan. Potensi pelaburan RM29.6 bilion dan potensi ekspor RM2.8 bilion berjaya diraih dari Jepun tahun ini. Ia hasil pelaksanaan 2 misi perdagangan dan pelaburan ke negara itu sejak Jun lalu. Misi pada Jun raih potensi pelaburan RM23 bilion selain RM2.1 bilion potensi ekspor. Sementara misi terbaru yang selesai semalam menjana FDI RM6.6 bilion manakala ekspor RM700 juta. Sementara itu, MITI akan pastikan semua pelaburan itu direalisasi secepat mungkin. Ini penting bagi mewujudkan lebih banyak peluang kepada PKS selain pekerjaan dengan gaji lebih tinggi kepada rakyat. Ke arah itu, pelbagai kelulusan pelaburan dipercepat. Pengumuman berkaitan tol sempena perayaan Christmas dijangka dibuat Jumaat ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan. Bagaimanapun, beliau tidak mengesahkan sama ada pengecualian bayaran tol akan diberi atau sebaliknya. Perincian penuh akan diumum pada hari berkenaan. Sejak Januari lalu hingga kini, 474,384 pengguna di Kelantan menikmati lebih 4.4 juta subsidi yang disedia menerusi program Jualan Rahmah PJR anjuran KPDN. Sepanjang tempoh itu, 679 PJR diadakan di 14 kawasan parlimen dan 45 kawasan DUN seluruh negeri itu. Nilai jualan yang dicatat melebihi RM24 juta. Dalam pada itu, KPDN Kelantan telah memberikan 30% kuota tambahan barangan runcit kepada pemborong sepanjang musim tengkujuh. Bekalan barangan semasa musim berkenaan masih lagi terkawal. Malah tiada sebarang laporan kenaikan harga barang diterima setakat ini. Operasi pemantauan terus dilaksana dengan yang terbaharu pada 12 hingga 14 Disember lalu. Dalam tempoh itu, beberapa tangkapan dibuat melibatkan kes ketirisan subsidi termasuk diesel. 6 individu termasuk seorang warga India ditahan Kastam Kelantan kerana menjual pelbagai rokok seludup dan minuman keras. Penahanan dibuat menerusi op label palsu yang dilaksana di sekitar Gua Musang selama 3 hari mulai 11 Disember lalu. Ia membawa kepada rampasan lebih 165,000 batang rokok seludup, 279.26 liter minuman keras dan sebuah kereta Honda. Nilai rampasan termasuk cukai mencecah RM176
RM6,959. Siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Polis Johor tumpaskan sindiket penyeludupan arak tanpa cukai selepas menyerbu sebuah kilang di Muar minggu lepas. Dua lelaki warga tempatan ditahan. Serbuan membawa kepada rampasan 451 kotak berisi arak lari cukai serta 13 tong plastik mengandungi cecair disyaki pati arak. Turut dirampas 2 lori. Nilai keseluruhan rampasan lebih RM331,000. Dalam sebuah berasingan di sebuah lagi kilang dalam daerah sama, seorang lelaki tempatan ditahan selepas disyaki terlibat menyimpan mercun tanpa permit sah. 149 kotak mercun pelbagai jenis dirampas yang dianggarkan bernilai RM83,550. Polis percaya kesemua mercun itu dijual untuk pasaran tempatan sempena sambutan perayaan termasuk Krismas. 3 pendaki lelaki disyaki menceroboh hutan simpan Gunung Pulai sesat 9 jam selepas gagal temukan jalan keluar. Mereka bagaimanapun ditemukan selamat tengah malam tadi. Hasil operasi dilaksana beberapa pihak berkuasa termasuk polis dan bomba. Kesemua pendaki itu didapati tidak mempunyai permit masuk hutan simpan selain melakukan aktiviti tanpa jurupandu atau malim gunung. Tindakan undang-undang akan diambil. Perkembangan kes pelajar lelaki yang larikan diri dari sekolah berasrama kerana mendakwa dibuli. Ibu pelajar berkenaan buat laporan polis berhubung perkara itu pagi tadi. Pelajar terbabit tidak hadir bersama kerana masih dirawat di Hospital Chancellor Tuanku Mukhriz. Namun keadaannya semakin baik dan sedia beri keterangan kepada polis jika diperlukan. 2 pelajar warga Cina mendakwa diserang seorang pemandu Grab. Kejadian berlaku di Kuantan Sabtu lalu. Salah seorang mangsa cedera selepas dibukul guna kerusi besi lipat. Motif serangan belum dapat dipastikan. Laporan polis berhubung insiden itu telah pun dibuat. Esko Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Pahang, Sim Chon Siang, beri jaminan akan bantu mangsa dapatkan pembelaan. Juga menanggung sebarang kos termasuk rawatan dialami mangsa. Mayat seorang lelaki warga emas ditemukan terdampar di tebing pasir Sungai Kedah pagi tadi. Mangsa 62 tahun dilapor hilang awal pagi semalam. Polis menemukan mayat mangsa ketika melakukan pemantauan di sekitar sungai berkenaan. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Bahiah untuk bedah siasat dan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Jenazah penyanyi legenda Allahyarham Datuk M. Daud Kilau selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Baruh dekat Bagan Datuk, Perak petang tadi. Terdahulu jenazah Allahyarham disembayangkan di Masjid Tuminah Hamidi. Allahyarham Datuk M. Daud, 85 tahun, meninggal dunia semalam akibat jangkitan kuman dalam darah semasa menerima rawatan di Hospital Teluk Intan. Jumlah kutipan tabung musaadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Yayasan Wakaf Malaysia kini mencecah RM8.8 juta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli-Wal Agama memaklumkan dana daripada tabung berkenaan akan diagihkan secara berperingkat ke Palestin untuk dimanfaatkan bagi pembinaan kemudahan infrastruktur. 70% daripada 881 mangsa kemalangan yang mendapatkan rawatan di Pusat Rehabilitasi Perkeso dibenarkan memandu semula. Daripada angka itu, Timbalan Menteri Pengangkutan berkata 402 individu merupakan penunggang motosikal. Kebenaran diberi selepas mendapat persetujuan pusat berkenaan menerusi program Return to Drive yang diperkenal sejak 2018. Perdana Menteri memaklumkan Malaysia yang sebelum ini hanya menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh model pembangunan ekonomi kini turut berminat untuk belajar dari China. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi digital, keselamatan cyber dan isu-isu lain sedang mengubah dunia. Justru Malaysia perlu mengembangkan dasar yang telah berusia puluhan tahun itu sambil memelihara aspek-aspek yang masih memberi manfaat. Malaysia kekalkan lebihan dagangan RM12.41 bilion bulan lepas. BT menyatakan ia lebihan dagangan ke-43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Bagaimanapun, dagangan Malaysia catat pengurangan sederhana 2.4% tahun ke tahun kepada RM231.79 bilion bulan lepas. Prestasi itu selari rakan dagang utama lain termasuk Taiwan, China dan
Taiwan. Kesemua negara itu merekodkan pertumbuhan dagangan negatif dan pengurangan import global. Pendapatan boleh guna isi rumah meningkat kepada 2.8% pada 2021 berbanding penurunan 4.1% tahun sebelumnya. Menurut Ketua Perangkawan, pertumbuhan ini disumbangkan penerimaan faedah sosial lebih tinggi. Juga peningkatan dalam kadar penyertaan buruh. Ini menyebabkan perbelanjaan isi rumah catat pertumbuhan 3.7% pada 2021 berbanding pengecupan 4.3% tahun sebelumnya. Pertumbuhan produktiviti negara meningkat setiap tahun. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Sumber Manusia, Dr. Zaki Zakaria berkata, prestasi itu mencerminkan pengembangan ekonomi yang baik sekaligus meletakkan Malaysia pada landasan tepat bagi mencapai sasaran prestasi produktiviti pekerja iaitu 3.7%. Perbelanjaan pelancongan domestik mencecah RM61.2 bilion untuk 9 bulan pertama tahun ini. Menurut Ketua Perangkawan, ia 33.8% lebih tinggi berbanding tahun lalu. Setakat September lepas, 156.6 juta pelawat domestik direkodkan. Ia peningkatan 25.4% berbanding setahun sebelumnya. Majlis Bandaraya Ipoh bakal melaksana projek penjenamaan semula serta pembangunan beberapa produk pelancongan baharu sekitar bandaraya ini bermula awal tahun depan. Datuk Bandar Ipoh memberitahu pendekatan itu bukan hanya memperkasa sektor pelancongan, malah menjadikan Ipoh sebagai satu daripada destinasi tumpuan para pelancong dalam dan luar negara. 110 korban serangan terbaru Zionis di kem pelahiran Jabalia di luar bandar Gaza. Pertempuran berterusan yang memasuki bulan ketiga menyaksikan lebih banyak pertumpahan darah. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan 19,453 penduduk di wilayah terkepung itu terbunuh sejak serangan Israel 7 Oktober lalu. 52,286 individu lagi cedera. Rundingan berpanjangan memaksa Majlis Keselamatan PBB menangguhkan undian resolusi yang menuntut gencatan senjata baharu di Gaza. Emirat Arab Bersatu meminta resolusi yang sepatutnya diundi pukul 5 petang semalam ditangguhkan bagi membolehkan rundingan rumit diteruskan. Undian dijadual semula hari ini. Setakat ini, sekurang-kurangnya 116 terkorban manakala ratusan yang lain cedera dalam kejadian gempa bumi di wilayah Gansu, barat laut China. Gempa turut memusnahkan serta mengakibatkan kerosakan besar kediaman penduduk. Persatuan Palang Merah China memulakan operasi kecemasan tahap 2 dan menghantar pasukan ke lokasi bencana. Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat melaporkan gempa turut mencetuskan beberapa gegaran susulan. Satu letusan gunung berapi berlaku di selatan ibu kota Reykjavik, Iceland. Pejabat Meteorologi Iceland memaklumkan letusan dipercayai bermula di utara Grindavik di semenanjung Reykjavik. Helikopter pengawal pantai telah dikerah ke lokasi bagi mengetahui kawasan serta saiz letusan yang tepat. Kira-kira 4,000 penduduk berhampiran pelabuhan nelayan dipindahkan. Pihak berkuasa pilihan raya kebangsaan Mesir mengumumkan penyandang Presiden Abdel Fattah al-Sisi menang pilihan raya Presiden 2024 dengan meraih kira-kira 40 juta atau 89.6% undi. Abdel Fattah berikrar akan menjalankan tanggungjawab dengan setia. Mesir juga akuinya sedang bergelut dengan pelbagai cabaran di semua peringkat. Antara cabaran utama termasuk konflik di Gaza yang mengancam keselamatan Mesir. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Azamudin Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.